kita telah pun ambil tindakan yang serius, tindakan polis dan masih dalam siasatan. Dan memang saya akan mengenakan tindakan undang-undang terhadap individu yang telah memulakan provokasi dan memulakan fitnah terhadap saya. Assalamualaikum semua penonton-penonton YouTube Budi Channel. Jumpa lagi dalam Bulletin Viral untuk hari ini. Kita bercakap tentang sekitar sidang media yang dibuat oleh Janani pada petang tadi. Jom kita sama-sama saksikan. Saya sebagai pengarah dan juga produser untuk telefilm Dallon mengambil tanggungjawab untuk memohon maaf kepada semua yang terasa hati, terguris hati akan caption tersebut. Petang tadi Janani telah buat satu sidang media yang mana ianya telah disiarkan secara langsung menerusi laman Facebook, YouTube dan juga Instagram milik Janani. PCA itu dibuat untuk menjelaskan ataupun merungkai tentang isu kontroversi Janani dikecam oleh peminat K-pop yang mana ianya telah viral pada minggu lepas. Antara perkara penting yang diumumkan oleh Jana pada sidang media itu, Janani telah mendakwa dia telah menerima ugutan bunuh susulan daripada kontroversi dia dikecam oleh peminat K-pop yang mana telah hangat diperkatakan oleh netizen sejak akhir-akhir ini. Jana berkata beberapa ugutan bunuh diterima selepas dia didakwa mengeluarkan komen yang kononnya komen itu ditulis oleh Jana sendiri dalam kontroversi berkenaan. Walhal Janani tidak mengaku dia yang tulis komen tersebut. Berkenaan komen yang kononnya, Jana ada reply dekat komen seorang ustaz yang menegur Jana untuk tidak mempersendakan orang yang telah meninggal dunia. Dan di sini dia tulis, saya ada reply, ustaz peminat K-pop jangan taksub sangat. Ini saya terpaksa jujur dan saya memang betul-betul rasa benda ni terlalu menfitnah saya lah. Saya dianiaya kerana ayat ini tidak langsung dikeluarkan daripada saya. Berikutan itu, peguam yang dilantik oleh Jana telah memberitahu kes tersebut kini dalam siasatan Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia SKMM. Beberapa laporan polis telah pun dibuat dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan yang boleh dijatuhkan hukuman denda serta penjara sehingga 7 tahun jika sabit kesalahan. Perkara ini juga sedang dalam siasatan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, terutamanya dalam mendapatkan identiti pemilik akaun yang menggunakan nama samaran. Pihak mereka juga dalam proses untuk memfailkan tuntutan pampasan terhadap pengguna yang sudah dikenal pasti menyebarkan fitnah sehingga memberi impak negatif, mencemar nama baik Janani dan juga menjatuhkan reputasi serta perniagaan milik Janani. Pihak kami selaku peguam cara Cik Janani juga sedang dalam proses memfailkan tuntutan di mahkamah di bawah Akta Fitnah 1957 terhadap pengguna-pengguna media sosial yang dikenal pasti kerana menyebarkan fitnah yang mengakibatkan kerosakan reputasi serta perniagaan anak guang kami bagi menuntut bayaran pampasan terhadap kerugian yang dialami. Anak guang saya berharap penjelasan ini akan memberhentikan sebarang penyebaran tuduhan di masa kini serta di masa hadapan sekiranya video tersebut kembali menjadi tular. Janani memberitahu dia mahu mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang memulakan provokasi dan juga fitnah sehingga menjejaskan namanya. Setelah berbincang dengan peguamnya, Janani akhirnya mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang memulakan provokasi dengan berkongsikan semula video lama mengaitkan dirinya dengan kematian salah seorang anggota kumpulan SHINee iaitu Jong Hyun yang telah meninggal dunia pada tahun 2018. Selain itu, Janani juga telah tampil memohon maaf kepada semua pihak yang tergoris hati dengan kapsion Lisa Blackpink yang telah dimuat naik di Instagram rasmi produksi miliknya baru-baru ini. Sebelum ini, Jana dikritik gara-gara mempersendakan bintang K-pop Lisa daripada kumpulan Blackpink apabila salah satu watak telefilm pertama arahannya berjudul Dallon dan dikatakan akan menggunakan nama Lisa Blackpink. Pig di sini semua orang tahu bermaksud babi dalam bahasa Inggeris. Gara-gara hal itu,
Jana ni kemudian mengambil langkah dengan menutup akaun rasmi produksi dan telah menyaktifkan sementara Instagram peribadi miliknya selepas menjadi sasaran netizen sehingga namanya trending di Twitter. Tanda pagar Janani going to jail party diwujudkan dan ianya trending untuk beberapa hari. Dalam pada itu, peguam mewakili Janani iaitu Ben Shazmin telah menjelaskan caption gelaran Lisa Blackpink itu diberikan bagi membezakan tahap pencapaian watak dalam telefilm Dylan yang tidak layak untuk disamakan dengan Lisa Blackpink. Caption gelaran Lisa Blackpink diberikan bagi membezakan tahap pencapaian dan penerimaan yang tidak layak untuk disamakan dengan Lisa Blackpink yang jauh lebih tinggi. Ianya sama sekali tidak memburukkan nama Blackpink, tetapi adalah satu penghargaan kerana watak Lisa yang sedemikian dilihat sebagai seorang yang tidak layak untuk disamatarafkan dengan Lisa Blackpink. Sebagai pengacara program hiburan Melodi, Janani telah menafikan juga dia menggunakan kedudukan itu sebagai pengacara untuk mencetuskan kontroversi dengan sengaja. Jadi dekat sini saya ingin menyatakan bahawa pihak Melodi dan TV3 memahami situasi yang berlaku setelah saya menjelaskan situasi yang sebenar. Dan nampaknya sekian dulu buletin viral untuk kali ini. Semoga ianya menjadi pengajaran buat kita semua. Kita jumpa lagi lah dalam masa yang terdekat ini untuk video-video buletin viral yang lain pula lepas ini. Korang ada cadangan, korang ada komen, boleh tulis di ruangan komen dekat bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Budi Channel dan tekan butang notifikasi juga. Alright, terima kasih kepada anda yang sudi menonton daripada awal sampai habis. Like dan share video ini. You guys jaga diri, hiasi peribadi. Bye-bye. Assalamualaikum. Untuk isu Lisa Blackpink juga, saya mengambil saya sebagai pengarah dan juga produser untuk telefilm Dylan mengambil tanggungjawab untuk memohon maaf kepada semua yang terasa hati, terguris hati akan caption tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh peguam saya, memang ada memberi kesan, sebab itu kita mengambil tindakan untuk mengenakan tuntutan pampasan terhadap individu yang telah memulakan provokasi tersebut sehingga menjadikan isu ini isu yang amat besar dan tidak dapat dikawal oleh pihak saya. Jadi kita akan tetap proceed dengan tindakan undang-undang. Bagi pihak anak guam saya, Jananik, serta rangkaian perniagaan beliau iaitu Jananik Studio, Sofia by Jananik dan Wat Fluffy, saya harap sedia media pada hari ini dapat memberikan penjelasan tentang kedudukan sebenar dan isu ini tidak akan dibangkitkan lagi. Kami ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada pihak Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia atas tindakan dan siasatan yang dijalankan. Juga buat rakan-rakan media yang memberikan liputan berkenaan perkara ini. Juga kepada para peminat dan penyokong Jananik dan Jananikers yang sentiasa menyokong dan mendukung kerjaya Jananik. Saya harap lepas ni kita akan lebih berhati-hati apabila berbuat sesuatu kerana tanpa sedar atau tanpa sedar, tindakan kita boleh actually menjadi satu tindakan jenayah. So, berhati-hati ya.